Hari ini khusus kita bergabung dengan kebaktian anak-anak remaja. 今天早晨我们可以能够联合起来，特别这些青少年人。 Saya minta semua anak remaja berdiri, kita mau sambut kalian. 我盼望少年人可以站起来。 Remaja itu umur 60 tahun ke bawah. Tepuk tangan buat anak-anak kita nih yang hebat. 鼓励这些年轻的人， Kalian adalah generasi penerus gereja. 因为你们都是这个教堂的接班人。 Saya sangat terhormat ada kalian di sini. 我感觉到很荣幸，因为你们有在这个会， Karena semua kami yang sudah 50 tahun ke atas suatu saat akan lewat. 因为我们都是已经50岁以上的，都要过去。 Tapi kalian masih akan melanjutkan. 可是你们呢？你们还有很长的时间， Mari kita belajar firman Tuhan ini. 让我们可以学习神的话。 Injil itu kekuatan Tuhan. 这个福音本是神的大能。 Oh ya, sebelum saya lupa. Saya nanti kalau membaca dalam kitab bahasa Indonesia, kata Allah saya ganti Tuhan, tetapi kata Tuhan saya ganti Yahweh. Dan itu persis seperti Alkitab bahasa Mandarin. 如果等一下我读这个印尼文的时候，这个阿拉就成为一个上帝来翻译到上帝，还有神就是要翻译到耶和华，就跟中文的一样。 Itu yang betul, saudara. 因为那是正确的。 Allah itu bukan Tuhan kita. Itu Tuhannya orang Muslim. 神不是我们的上帝，因为他是阿拉是上帝。 Iya, jadi Allah bukan Tuhan kita, itu Tuhannya orang Muslim. 呀，神就是这个穆斯林的上帝。 Tapi Tuhan kita namanya Yahweh. 可是我们 Mandarinya 的上 jelas. 帝呢是耶和华， Ya, jadi jangan bingung nanti kalau saya bacanya begitu. 所以你们不要搞乱。 Baik, kita lanjutkan. 好，我们接下去。 Tolong bacakan tema besar bulan misi ini. GKI Bungur tiap bulan Agustus pasti mengadakan MPI. Baca sama-sama. 我们一起来念我们这个本月的主题吧。 Ya, yang ada bahasa Mandarin di Partai Jumat silakan baca, di atas ini bahasa Indonesia. 从这个我们的上面可以一起来念，先念中文吧。 Satu, barengan ya, Indonesia dan Jongwen harus bareng. Ya. 1, 2, 3. 或出爱，传福音。 Hidupkan kasih itu dan 让我们 beritakan 或 Injil 出爱， dan 并 beritakan Injil 宣 itu. 传这个福音。 Kekristenan tanpa menghidupkan kasih, 如果我们讲到基督徒，可是没有爱的话， maka Kristen tidak ada artinya. 就表明这个基督教没有意思。 Gereja tanpa menginjil, 如果教会可是没有去传福音的话， maka kita tidak beda seperti klub-klub sosial yang lain. 并表明我们跟这个世界的这个团体没有两样。 Karena kasih itu hanya ada dari Tuhan kita. 因为爱本身是在上帝里面。 Saudara cari buku apa saja di dunia, 若是我们要查看所有的书， hanya Alkitab yang mengatakan siapa kasih itu. 只有我们的圣经才述说到什么人是爱。 1 Yohanes 4 ayat 8. 就好像在约翰一书第4章第8节， Tuhan itu kasih. 神就是爱。 Tidak ada buku lain di dunia yang mengatakan siapa kasih itu. 其他的书籍都没有记载过谁是爱。 Apa itu kasih? 什么叫做爱呢？ Kalau siapa, itu Bapa kita di surga adalah kasih. 如果我们说是谁呢？就是我们的天父，就是爱。 Tapi kalau apa itu kasih? 可是如果我们要问什么叫做爱， Satu-satunya buku yang menerangkan itu 1 Korintus 13. 就这一本圣经，就是在格林多前书第13章，可以解释出这个爱的。 Saya ingin meyakinkan semua anak Tuhan tentang kasih ini. 我就是在这里要确定你们弟兄姐妹们有关这个爱。 Menginjil
tanpa kasih itu bisa. 我们去传福音，可是没有爱也可以。 Itulah klub-klub sosial tadi, hanya berbuat baik. 那就是在外面世界上他们所做的一切，他们就能够行善。 Tetapi kalau kita punya kasih, 可是如果我们拥有这个爱， pasti kita mau menginjil. 我们必定能够去传。 Nah, ini yang beda, saudara. 那就是我们的区别。 Kalau cinta, sesungguhnya cinta 如果 beda. 我们要爱， Bukan ya, itu bedanya. Seperti bahasa Inggris love, tapi antara kasih dengan cinta itu beda. 可是我们讲到上帝的爱，跟我们的爱情不一样。 Kalau cinta itu di mana-mana ada, mau ke pasar baru, mau ke Taman Sari ada. 爱情在各个地方都有， Tapi kasih itu cuma ada di Bapa kita saja. 可是上帝的爱就是在我们天赋里面。 Karena tidak ada buku lain di dunia ini yang memberitahukan siapa kasih itu dan apa kasih itu kecuali Alkitab. 因为除非这个圣经没有任何的书可以解释说什么是爱，谁是爱， Maka hanya gereja yang mampu menghidupkan dan menyatakan kasih kepada dunia. 所以呢，就单单教会可以证明有上帝的爱，而且能够行出活出爱。 Saya mulai dengan anak-anak remaja di sini hari ini. 我要从这个少年人来开始， Saya mau berkata begini. 我就是要跟你们说， Kalau dalam 3 hari berturut-turut kalian melihat temanmu di kelas mukanya murung, 如果你们在班上看到你的同学在1连3天之内，他有愁眉苦脸的脸， penyebabnya pasti ada satu di antara 2. 也许有其中之一，这个在这个2个的理由。 Yang pertama pasti di rumah papa mamanya sedang bermasalah. 也许他们在家中，他的家中父母有问题。 Nah, waktu papa mama bermasalah, anak-anak itu jadi korban. 当父母有问题的时候，这个孩子们就当牺牲品。 Maka itu teman kalian mukanya murung. 所以呢，你的同学就很忧愁。 Nah, saya pesan kepada kalian anak-anak remaja. 所以我要对这一些少年人讲， Begitu kalian menemukan temanmu mukanya murung selama 3 hari berturut-turut, 若是你看到你的同学在3天之内，你的同学在愁苦忧愁的时候， dekati mereka. 你要接近他， Mereka membutuhkan kasih dan kepastian dalam hidupnya. 因为他们所需要的就是爱，让他们能够知道他们的生存的意义和之目标。 Waktu muka mereka murung, 当他们忧愁的时候， maka kalian punya kesempatan untuk menyatakan Yesus. 所以我们有机会来传讲这个耶稣的故事。 Ini salah satu cara yang saya pakai untuk penginjilan sampai hari ini. 这就是我所做的一切。当我去传福音给别人， Suatu kali saya akan pulang ke Nabire, karena kami tinggal di Papua, di kota Nabire. 有一次当我要回到巴布亚那边那边， Nah, sebelum saya ke bandara, saya mampir ke Mall Citraland untuk belanja sesuatu. 当我还没有到剧场的时候，我就去这个基拉兰那边去购买东西。 Ketika saya mau keluar menuju taksi, 当我要出门要乘这个的士的时候， di pintu utama Mall Citraland yang ke arah mana ini, Daan Mogot itu ya, saya melihat ada seorang gadis muda, wajahnya bingung dan murung sekali. 当我要出门的时候，我就看到一位少女，就是她的脸孔整个忧愁， Dia gelisah, 她就很紧张的， dia lihat kiri kanan seperti ketakutan. 好像她是否她正在恐惧当中。 Oh, hati saya nggak tahan melihat dia. 所以我很挣扎，我就很想跟她讲。 Saya lihat waktu, 当我看我的时表， kalau saya ngomong 20 menit pada dia saya masih sempat. 若是我的有20分钟，我还可以， Akhirnya saya dekati dia. 所以我就接近她。 Begitu saya dekati, dia mundur ketakutan, saudara. 当我接近她的时候，她就很恐惧起来， Terus dia lihat kiri kanan, seperti lihat sesuatu. 她就东张西望，就好像看一
些什么有什么动性。 Saya katakan, jangan takut, saya pendeta. Apa yang saya bisa bantu kamu? 我就跟这个姐妹讲，你不要怕，我是一位牧师，我可以帮助你什么事。 Langsung saya lihat wajah yang tegang jadi turun, saudara. 我从她的脸孔，我就看到她就比较镇定起来。 Terus saya ajak dia duduk di tangga itu, karena nggak ada kursi di situ. 我就约她在这个楼梯坐一下。 Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? 我可以帮你什么呢？ Terus dia nangis. 她就掉眼泪。 Om, saya hamil, dia bilang begitu. 她说：“叔叔，我怀孕了。” Kamu tinggal di mana? 我就问她：“你住在哪里？” Dia bilang dengan tante saya di tempat itu dia sebut. 后来她就讲她的地址，她跟她的弟弟住在一起。 Ternyata dia masih mahasiswa, masih kuliah. 原来她是一个大学生。 Ya, saya nggak mau ngurus dengan siapa itu, bukan urusan siapa, urusan saya. 她怀孕跟什么人怀孕过，我不是来处理这个问题。 Apalagi saya bukan polisi, ngapain ngurusin orang salah? 而且我不是警察，也不必这个联系到哪个问题。 Oke. Saya diusir oleh tante karena dia malu saya hamil. 我被我的弟弟赶出去，因为他很羞耻，因着我怀孕了。 Boleh nggak sekarang om telepon orang tuamu? 可不可以我现在打电话给你的父母？ Jangan om, 你不要打电话， mama marah. 因为我妈妈生气。 Ya tapi ini harus ngomong karena kamu keadaan seperti ini. 可是这个一定要跟他们讲，因为你现在就是这个处境了嘛。 Dengan telepon saya, handphone saya telepon orang tuanya. 所以借助我的手机，我就打电话给他的父母， Di daerah Sulawesi. 就是在苏维西那一带。 Begitu saya telepon, saya kenalkan saya pendeta Daniel. Yang terima mamanya dulu, ibu, saya berjumpa dengan anak ibu nama ini. Saya bilang begitu. 后来我就打电话接到的人就是他母亲，我就自我介绍，我是牧师，我碰到你的女儿。 Saya belum ngomong apa-apa lagi setelah itu. 那我还没有讲什么话， Tiba-tiba suara seberang marah. Jangan tolong anak itu, bikin malu keluarga. Jadi kaget saya marah-marah ibu ini, saudara. 这个母亲就一直生这个孩子的气。 Saya bilang kalau saya jadi orang tua saya akan begitu juga. Tapi ini kan mau ditolong, mau bagaimana? 我就讲，如果我当这个孩子的父母，我也许有这个问题。可是现在呢，这个孩子必须要帮助他。 Masih ngotot dia, saudara. 可是这个妈妈一直生气。 Tiba-tiba suara berubah. 后来他的声音就变掉。 Kok jadi laki suaranya sekarang? 就改为这个男人的声音。 Ternyata papanya ambil telepon itu dari mamanya. 后来这个父亲就拿着这个电话筒。 Terus dia tanya, maaf saudara siapa? Karena kan tidak tahu. 后来他就问起，对不起，你是谁？ Oh, dia kenakan saya papanya, sebut anak itu. 后来他就自我介绍，我是他这个孩子的父亲。 Bapak ketemu dia di mana? Dia tanya. 他问我你在哪里碰到他？ Saya ketemu di Citraland. 我就跟他讲是在基督兰那边碰到你的女儿。 Papanya lebih reda, nggak semarah mamanya. 这个父亲比较冷静一下，比妈妈冷静。 Ringkas cerita, saya urus anak itu. 所以我就帮助这个孩子。 Saya kasih nomor telepon saya kepada orang tuanya. 我就把我的手机号码交给这个父母。 Setelah selesai dengan orang tuanya, saya minta nomor telepon tantenya. 后来我就再问一下他的姨姨的电话。 Marah lagi dia, saudara. 那这个姨姨也是生气。 Saya dimarahi oleh mamanya gara-gara anak ini. 我就是因着这个孩子，这个孩子的妈妈生我的气。 Dia bilang saya nggak bisa ngurus anaknya. 因为他说你不能够管理这个孩子。 Saya bilang oke, sudah beres semua. Saya sudah telepon papa mamanya. Jadi sekarang anak ini saya akan urus. 所以我告诉他，因为我已经跟他的父母打电话了，我跟他们诉说了，所以我现在要帮这个孩子。 Istri saya di Nabire waktu itu. 那个时候我的太太是在那边。 Dan istri saya juga sudah tahu pelayanan seperti ini. 他也知道我们所做的一切不是。
Akhirnya kami berunding mau titipan siapa anak ini. 所以我们就商讨要把这个孩子寄托在什么人。 Tiba-tiba saya diingatkan satu teman saya di Bali di Denpasar. 后来我就想起有一个朋友在巴厘岛， Saya telepon 我就打电话给他。 dan teman ini pun satu tim dengan kami pelayanan suka ngurusin begituan juga. 那这个童工呢，也是常常能够服侍这一类的事情。 Oh ya saya lupa, ini bukan keluarga Kristen anak ini. 这个孩子也不是基督徒。 Ringkat cerita, saya telepon tantenya, tolong diterima dulu malam ini, saya akan cepat urus tiket untuk dia dibawa ke Denpasar. 我就跟他的义母讲，让他许可他在这个晚上可以过一夜，明天我要买机票带到巴厘岛。 Setelah saya yakin aman semua, saya kasih uang dia, kamu cepat pulang ke tantemu, sudah beres semuanya. 后来我就给他这个钱来回到他的义母的家。 2 hari kemudian dia terbang ke Denpasar. 2天之后呢，他就飞到这个巴厘岛。 Waktu itu kandungan umur 4 bulan, saudara. 那个时候他正在怀孕4个月。 Kami biayai dia periksa dokter sampai melahirkan. 我们就服侍他，给他医药费，直到他能够生孩子。 Menunggu 5 bulan sampai anak itu lahir. 等了5个月，到他已经生产。 Waktu yang sangat cukup untuk benih Injil ditaburkan. 就是有够长的时间来把这个福音传递给他。 Beberapa kali istri saya telepon dia untuk tanya, kamu mau ngurus anak itu tidak? 后来我的太太也是师母，也是打电话给这个这个大学生说，以后生出来你是不是要收养这个孩子呢？ Jawabannya tetap tidak, saya masih mau kuliah. 他说他仍然说他不要收养他自己的孩子，因为他还愿意。 Keluarga di Bali menginjili, melayani dia. 所以这个在巴厘岛的童工呢，每一天都是服侍他，传福音给他。 Suatu kali waktu dekat melahirkan, saya tuh punya pikiran begini. 知道他要生产的时候，我就想起一个念头。 Mungkin kalau anaknya sudah lahir, dia mungkin gak akan nolak anak ini karena naluri ibu. Itu pikiran saya. 也许我正在想，也许生产之后呢，他看到这个孩子，他可能有这个母亲的爱心能够接纳他。 Keluarga di Bali menginjili, meyakinkan, jangan buat salah lagi kamu. 所以在巴厘岛的家庭呢，我的同工就一直劝勉他不可以再做错事。 Selama 5 bulan itu orang tuanya baik tantenya gak pernah telepon saya sama sekali. 在那个5个月之内呢，他父母他姨妈也没有打电话给我。 Saya tanya dia, telepon gak mama papamu, tantemu? Dia bilang tidak. 后来我也问这个孩子，他也说他父母阿姨都没有打电话给他。 Akhirnya melahirkan anak itu, anak perempuan. 后来他已经生了一个女儿。 Setelah berapa hari melahirkan, dia nyusui. Istri saya tanya lagi, bagaimana hatimu dengan anak itu? 他生了以后呢，他也是喂奶给他。后来师母再问他一下，你的感觉对这个孩子如何呢？ Dia nangis, 他就哭。 tapi tetap berkata, tapi tante saya tetap nggak bisa pelihara karena saya mau kuliah. 他仍然说，虽然流泪，他仍然说，我也肯定要再读书。 Dalam penginjilan kami punya tim keluarga-keluarga yang siap mengadopsi anak-anak seperti itu. 就是在我们的服事当中，我们也预备了要收留这一些孩子的家庭。 Nah, saya kenal satu keluarga guru yang sudah punya anak 3, tapi mereka ingin dapat 1 lagi karena 3 anaknya laki semua. 我认识一个童工，就是他是当老师的，虽然他已经拥有3个孩子，可是因为他们都是男的，所以他很愿意收养一个女的。 Ketika mereka dengar bahwa saya dapat anak perempuan ini, 当他们听到之后，有一位女孩子， nah kembali istri saya tanya sebelum diserahkan, setelah kurang lebih 2 bulan dia nyusui anak itu,
当他已经喂奶这个孩子有2个月的时间，我的师母又再问一下这个母亲， tetap tidak mau. 她仍然说不愿意受孕， Ya sudah, kalau dia tetap tidak mau. 所以就是这样子。 Nah, kami tidak mempertemukan ibu ini dengan keluarga guru yang mau ambil anak itu, kami tidak mempertemukan. 我们也没有把这一位母亲跟要受养的这个家庭见面。 Selesai semua itu dia kembali kuliah. 后来呢，他就再继续下去他的学业。 Rupanya dia ganti nomor handphone, jadi kami nggak bisa ngelacak lagi di mana dia. 因为他已经换了他的手机，所以我们也不能够再跟他联系了。 Tapi yang penting Injil sudah masuk dalam hidupnya. 可是主要的呢，我们已经把这个福音传递给这个姐妹。 Dan ada satu bayi yang tidak berdosa, Tuhan selamatkan juga. 还有一个女儿，她都没有做任何的恶事，已经平安的生出来。 Saudara, itulah cara saya menginjil. 那就是我所做的一切的这个传福音的方法。 Saya punya kebiasaan kalau saya makan, baik itu ke warung, ke restoran, ataupun saya diajak orang untuk makan. 我也有这个习惯，当我要在这个参观或者在这个食堂里面要吃饭的时候，或者有人请我吃的时候。 Saya akan perhatikan tukang parkirnya dulu. 我就是一直注意到这些这个 tukang parkir. Nah, begitu saya turun, 当我一下车的时候， saya langsung tanya, kamu sudah makan belum? 我就问他你吃了没有？ Karena saya mau belikan dia makanan. 因为我要卖东西给他吃， Saya mau belajar seperti Tuhan Yesus. 我要更学像耶稣。 Kalau makan nggak makan sendiri. 我如果吃的时候，我不是单单自己一个人吃， Selalu ingat ada orang di sekitarnya. 我必须要看四周围的人。 Kalau tukang parkir itu berkata, sudah makan pak, sudah kenyang. 如果他说我已经吃饱了， Saya tanya, 我就再问 mau bawa pulang nggak untuk anakmu, untuk istrimu? 你是否要我买给你带回家给你的太太或者孩子呢？ Saudara percaya nggak? Orang itu kaget. 你知道吗？他们会大吃一惊的。 Dan saya suka membelikan keluarganya kalau dia sudah makan. 如果他本来已经吃饱了，我必须再买一包给他的家人吃。 Waktu yang cuma sekian menit, waktu saya serahkan makanan itu, 当我把这个饭包给他的时候，就单1-2分钟。 saya ngomong tentang pengampunan, tentang keselamatan, hidup sesudah kematian. 我就跟他诉说这个福音，就是有关这个死，有关这个复活，有关这个得救的。 Dan saya selalu minta nomor teleponnya. 我一向来都向他们要他们的手机。 Kalau saya makan di warung pinggir jalan, 那是我在路旁那边吃饭的时候， itu kan banyak pengamen, bukan saudara? 有很多的乞丐在那边讨。 Saya punya kebiasaan. 我也有这一种的习惯， Saya ajak mereka makan juga. 我就是约他们一起吃。 Belum lama di daerah Kuningan, saya punya kantor di sana, di cyber, ada tamu yang mau ketemu saya. 有一次，去年12月份，在昆明岸那边有一个人要见我。 Nah, ada 2 orang, akhirnya selesai, ayo kita makan sate yang di emperan itu. Ayo, 后来 saya 他 bilang. 们约我在这个路旁那边吃一个沙贝。 Pengamen pertama datang, makanan kami belum keluar, tapi sudah order. 我们所订的饭都还没有出来。 Pengamen pertama datang, saya tanya kamu sudah makan belum? 后来有乞丐来的时候，我问他你吃饱了吗？ Dia nggak jawab, cuma wajahnya bicara belum makan. 他没有答，可是他的脸孔是说我还没有吃。 Bisa nggak saudara baca-baca orang? 你可不可能够看从他们的脸 Nah, ayo 孔 kamu 看出 duduk. 吗？ Saya bilang, ayo kamu duduk, mau pesen sate, mau pesen gulai silakan. 让我们一起做饭，你要订什么菜都可以。 Makanan kami belum keluar, dia baru pesan, datang pengamen kedua. 当我们已经订了我们的菜，就来第2个人了。 Saya lakukan yang sama.
我也是仍然对待他们。 Saya sengaja kumpulkan mereka di satu meja. 我就召集他们在这个一个桌。 Makanan kami sudah keluar, makanan pengamen pertama sudah keluar, datang pengamen ketiga. 当我所订的菜，他们第一个乞丐已经的菜也是拿出来了，又来了第3位。 Nah, pelayan warung itu mulai bingung. 那个服务员就很莫名其妙， Tapi senang karena warungnya laris. 可是他也很欢喜，因为很多人来吃， Saya cepat-cepat makan. 我就很快的吃了。 Teman saya 2 sudah tahu maksudnya apa, kenapa saya cepat-cepat makan. 我的朋友也知道为什么我已经要很快的吃完， Saya langsung pindah ke meja mereka dengan 3 pengamen itu. 我就搬到他们跟他们一起有同一个座。 Saya ngomong soal kehidupan, saya ngomong latar belakang mereka, kenapa kamu ngamen. 我就诉说到我自己的生命，也谈到他们为什么他们要当乞丐。 Saya beri kode ke teman, jadi bertiga ya, kami berempat. Saya bilang makan yang lama, ini waktu lama ini ngomongin. 所以我跟我的同工们说，你吃的久一点，因为我需要比较长的时间来跟他们说。 Terbuka mereka, saudara. 所以他们就能够开放了。 Menginjil itu tidak susah. 所以我们要传福音并不难。 Menginjil itu susah bagi orang pelit, catat itu. 传福音很难，因为就是跟那些很灵视的人就很难。同意吗？ Apa sungguhnya pelit? 灵视。 Serius. Jadi musuh Injil bukan setan, tapi orang Kristen pelit, saudara. 所以这个传福音的敌人不是撒旦，可是我们自己的灵视。 Woman sudah lingsi. Awas yang pelit-pelit pasti masuk neraka ini. 所以那些灵视的人必入 Masuk neraka. 地狱。 Iya. Ada 3 ayat di perjanjian baru, saudara. Orang pelit itu masuk neraka. 处的经文说到一个很灵视的人要进入，入这个地狱。 Jadi kalau ada pendeta, majelis, orang Kristen nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri, tapi pelit tetap masuk neraka. 所以如果有牧师传道，基督徒虽然他因群来服侍，可是他很灵视，仍然进入这个地狱。 Maka tuh pada anak-anak remaja, kalau temanmu seperti itu dekati, ajak makan. 所以我告诉这些年轻人，如果看到你的朋友同学在忧愁的时候，你们要接近他，请他来吃饭。 Karena ada pepatah dalam bahasa Tionghoa, kalau perut kenyang, hati buka, mulut buka. 因为如果在这个中文有一句话说，如果我们的肚子饱饱的， Saudara, perut buka, perutnya kenyang, hatinya buka, mulutnya juga buka. 所以我们的心也开，我们的嘴巴也可以开口。 Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. 那就是主耶稣所说的。 Lagi saya ngomong pada 3 pengamen, masuk pengamen keempat. 可是当我已经跟这个3个人这个乞丐谈的时候，第4位又来了。 Ibu-ibu pakai jilbab, gendong bayi, pakai ecek-ecek. 有一个母亲抱着一个孩子，又带着这个什么叫做 Ecek-ecek apa? Udah gak ada cumunya, pokoknya ecek-ecek, tahu lah. Pelayannya mulai senyum lihat saya. 那个服务员又微笑看我。 Saya tertawa lihat pelayan itu senyum. 我就笑起来，因为看到这个服务员都笑眯眯。 Saya tawari ibu ini. 我就跟这一位母亲， Ibu sudah makan? 这个女士你已经吃饱了吗？ Bilang sudah. 她说好， Nah 已 saya 经吃饱了。 nggak nawari anaknya, masih umur 2 tahun tawari sate, terlalu itu saudara. 我没有跟这个银海讲，因为他不能够吃这个沙爹。 Terus saya tawari dia, kalau ibu mau bungkus bawa pulang boleh. 如是你要买饱带回去可以。 Saya nggak tahu apa yang ada di perasaan pengamen perempuan ini, tiba-tiba ngomong begini. 我都不晓得他所想的是什么，他就这样子对待我。 Boleh nggak saya bungkus 4?
吃饱吗？ Anak saya 3 di rumah belum makan. 因为有3个孩子在家里还没。 Saya 1 nanti sore dimakan. 那还有我自己留给我自己1份， Saya bilang boleh. 可以啊， Saya pesan 4 dibungkus. Saya bilang gitu pelayan. 就再订4包。 Nah, tapi saya bilang begini, kalau ibu masih mau ngamen di warung sebelah silakan. Nanti balik lagi ambil bungkusan itu. 如果你还要到隔壁那边去讨钱都可以，等下你回来再拿。 Dari mana saya belajar prinsip penginjilan seperti ini, saudara? 你知道吗？我是从哪里学来的？ Saya punya teman baik pelayanan di Nabire namanya pendeta Eliezer Edo. 我就是有一个同工，就是那个 Eliezer 牧师 Edo 牧师。 Suatu hari dia khotbah tentang doa Bapa kami. 有一天，他有传讲有关的主导文的信息。 Sejak itu saya mengubah konsep hidup saya tentang 所以 doa Bapa kami. 自从他传讲这个主道文的时候，我就改变我的观念。 Begini pendeta Edo mengajar. 这个牧师教导是这样。 Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. 今日你赐给我们所需要的饭吃。 Kalau kami itu kita ucapkan di rumah, 如果我们把这个主导文在家里讲出来、祷告出来， maka kami ya satu keluarga ini. 这个我们就是我们一家。 Tapi kalau kita lagi berdoa itu di terminal, di pelabuhan, di restoran, 可是如果我们把这个主导文在这个tempat umum lah, 共同的场合下， maka kami itu jadi luas. 所以这个我们就更广的范围， Betul tidak, saudara? 对吗？ Kami 我们 ada siapa di sekitar kita? 就是我们的四周围有什么人？ Mengapa Bapa di surga melibatkan orang lain masuk ke hidup kita, jadi kami? 为什么天父让我们能够把四周围的人也是属于我们的？ Sebab mereka tidak punya papa sebaik papa kita di surga. 因为他们都是没有一位很好善良的父亲，就好像我们拥有的天父一样。 Maka itu saya itu paling marah kepada orang Kristen, pada hamba Tuhan. Hanya kalau sedang doa makan, ingat fakir miskin, janda yatim piatu, saya mau tonjok aja tuh orang. 所以我当听到有一些传道牧师或者基督徒说，当他有吃饭的时候祷告说，求主怜悯那些贫穷的、欠缺的，我就很气他。 Itu doa yang salah. 因为那个祷告就是不对的。 Sudah gitu doanya begini lagi. 之后他又祷告说 Tuhan berkati fakir miskin janda anak yatim. Ini lebih salah. 求你赐福那些贫穷的、那些寡妇孤儿的，那就更错了。 Apakah saudara pikir surga punya delivery makanan terus kita pesan? 也许你可以想想到，这个从天堂能够寄给他们东西吃吗？ Jadi kalau kita lagi makan terus berdoa, 当我们吃饭在祷告的时候， doanya harus begini. 我们必须这样子的。 Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami dengan makanan-makanan ini. 天父，谢谢你，你赐给我们所拥有、所需要的。 Kami siap jadi berkat untuk yang lapar supaya mereka kenyang seperti kami. 我愿意让我可以成为管道者来赐福给他们，直到他们也能够饱足。 Ini doa yang benar. 那就是正确的。 Jangan kita yang makan enak terus nyuruh Tuhan berkati mereka. 不要单单我们要享用这个吃饭，可是叫天父来赐福给。 Banyak doa kita yang salah. Kelihatannya rohani tapi itu rohana. Ini gak ada Mandarinnya ini pasti. 就好像很疏离，其实也没有疏离。 Oh ada juga ya. Oke. Oh dibaliknya. Terima kasih. Iya. Dan musuh hebat sekali. Saudara, jadi ini waktunya kita jadi berkat. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，这个时刻就是我们成为赐福的分享给别人。 Tadi saya suka lagu nomor 181 ya, Yesus sahabat orang berdosa, itu lagu betul. Saya waktu nyanyi tadi, aduh hati saya luar biasa. 181 betul?
Ya. 我很喜欢刚才我们所唱的第181首。 Yesus sobat kaum berdosa. 耶稣就是罪人奇妙的良友。 Ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam menolak orang berdosa, 当那一些法利赛人、这个文士都拒绝这些罪人。 ingat saudara, orang-orang berdosa pada masa itu tidak boleh masuk ke bait suci. 你们知道吗？当时这些罪人不可以进入圣堂里面。 Tapi Tuhan Yesus bisa menerima mereka. 可是呢，主耶稣能够接纳他们。 Persoalannya bukan Yesus menerima mereka, bukan itu. 问题呢，不是在于耶稣能够接纳他们。 Persoalannya mereka kok nggak takut ketemu Tuhan Yesus. 问题就是为什么当他们见到耶稣的时候，他们没有恐惧的心。 Padahal mereka takut ketemu imam-imam dan ahli 其 Taurat. 实他们这个罪人都是很怕，不愿意能够跟这个法利赛人还有文士们见面。 Saudara, saya akan pakai lagu di buku nyanyian saudara 181 sebagai motivasi penginjilan kita. 让我借着这一首的诗歌，能够帮助我们有这个使命感来传福音。 Memberitakan Injil menjadi penginjil itu nggak perlu sekolah misi. 因为我们要传福音、做宣教，并不一定能够进入这个学校。 Jadilah seperti Yesus, 让我们成为一个学像耶稣， menerima semua orang apa adanya. 我们可以接待任何的人。 Nah, coba saudara buka Lukas 15 ayat 1. 让我们先看路加福音第15章。 Ayat 1, saudara. 路加福音第15章第1节。 Silakan dibaca langsung bahasa Mandarinnya. 路加福音第15章第1节，我单单用中文来念。众税士和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。 Saya ingin tahu dalam bahasa Mandarinnya ada kata ini nggak di bahasa Indonesia. Lalu datanglah biasanya orang-orang berdosa dan pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kata biasanya ada tidak? Yang ada apa? Yang sama dengan itu. Semua pemungut cukai dan orang-orang berdosa mendekati. Mendekati. Itu saya suka. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saya pakai bahasa Indonesia, biasanya datang kepada Yesus. Itu artinya apa kata biasa? 如果我现在说他平时都可以接近主耶稣，什么意思呢？ Ayo apa bahasa? Biasanya kata lainnya apa? Sering, selalu. 可以说是常常。 Sama seperti Mandarin mendekati. 就在这里，这个中文说他能够接近主耶稣。 Dengan Lukas 15 ayat 1 maka lahirlah lagu di kidung puji-pujian Kristen ini, Yesus sobat orang berdosa. 就是从这个路加福音15章第1节，能够写出刚才的诗歌，就是181首。 Semua kita pasti punya teman. 我们大家都拥有朋友。 Nah, teman-teman kita nggak boleh hanya orang-orang baik saja. 我们的朋友不单单是一个好人。 Saudara dan saya harus berani membuka hati dan hidup kita untuk orang-orang berdosa mendekati kita. 我们成为基督徒，我们必须有敞开的心，让很多的罪人可以接近我们。 Saya sengaja membawa BlackBerry saya di mimbar ini. 我故意带我的手机在这个台上。 Di dalam kebaktian pertama tadi saya janji, di kebaktian kedua saya akan cerita tentang 3 orang ini. 因为刚才在第一堂我已经说了，我在第2堂讲到的时候，我要提及3个人的事。 Dalam bulan Juni dan Juli saya ketemu 3 orang ini. 因为在这个6月、7月，我碰到这3个人的事件， Di tempat dan kota yang berbeda. 就是在不同的地方和城市见他们。 Tapi namanya ada satu nama yang sama di 3 orang ini. 可是很奇妙的，3个人当中有一句是同名的。 Saya minta Jen Musu baca 3 nama ini saja. 第一个人就是 Akbar Rizki， Ya, terus kedua. 第2个人 Irham Rizki Lubis， Yang ketiga. 第3个人 Rizki Azhar。
Saya bingung kenapa ada rezekinya semuanya 3 orang. 我去神感觉到很奇妙，为什么这个3个人我所见到的都是有同一个名？ Dari namanya saudara tahu ini Kristen atau bukan? 从他们的名字，我们知道他是基督徒吗？ Tiga-tiganya masih umur 20-an, belum menikah. 他们3个人都是大概20岁左右。 Saya mau cerita, Rizky Azhar 就是第3个人 Rizky Azhar， itu kerja di salah satu perusahaan anak kami. 他是在我孩子的公司里面做工。 2 minggu setelah dia masuk kerja, 当他已经经了2个礼拜的时候， anak saya sudah mulai nginjili dia. 我的孩子就传福音给他， Maka finishingnya serahkan ke saya. Pak, ada 1 jiwa lagi. 所以之后呢就交给我，爸爸，这一位你必须要去传。 Saya ngomong lewat telepon saja. 所以我就通过电话跟他聊。 Saya kalau menginjil tidak ngomong Tuhan, Yesus, agama, tidak sama sekali. 当我传福音的时候，我根本没有提及这个耶稣或者上帝。 Saya ngomong soal kehidupan. 可是我所讲的，我们每天日常生活的事情。 Nah, saya kan nggak tahu apa reaksinya. Saya ngomong lewat telepon. 可是我单单用电话跟他对话。 Tapi anak saya melihat karena itu di kantornya. 可是我的孩子能够看到他，因为是在他的公司里面。 Setelah telepon selesai, anak saya ngomong pada saya. 当我已经结束我对话，我的孩子跟我说 Anak saya bilang, Pak ngomong apa? Dia nangis tadi betul Papa ngomong. 那你正在跟他说什么呢？因为当你跟他说话的时候，他已经掉泪了。 Saya ngomong soal kasih, soal pengampunan. 因为我讲到的就是有关爱、有关赦罪的事。 Irham Rizky yang kedua ini. 第2个人就是 Irham Rizky。 Kira-kira waktu itu pokoknya setelah pemilu saudara tanggal 9 Juni 11-nya nggak salah, saya pergi dengan istri saya ke Surabaya. 就是已经选举之后，大概是11号吧，我去试水。 Kami ada di Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. 那个时候我在bandara就是铁城的机场。 Tiba-tiba saya ngelihat Irham ini betul-betul lagi punya masalah di wajahnya kelihatan sekali. 后来我就看到在这个Irham的脸孔就很有忧愁，很多问题。 Saya bersyukur punya istri yang penuh pengertian. 我很感恩，因为我的师母她很了解。 Kalau kami ke mall, ya, terus saya kencing. 如果我们去 mall 逛街的时候，我就到洗手间。 Kalau saya lama nggak keluar, istri saya tahu. Bukan saya BAB, bukan. 如果我到洗手间比较长久的时间，并不是说我在那边大便。 Nah, kalau ada teman lain, ya, 了解 kalau ada teman lain tanya istri saya, kenapa kok dia nggak keluar-keluar itu? 为什么这牧师很久没有出来？ Istri saya pasti jawab, dapat jiwa itu di dalam. 他肯定能够抓到了一个人。 Kan semua toilet pasti ada yang jaga, bukan cleanernya itu. 因为每一个的洗手间都是有这个看守的人，就是洗。 Kalau Roh Kudus gerakan saya untuk ngomong saudara tentang kasih, 若是圣灵对我说话，让我说到这个爱的， Roh Kudus punya kalimat yang apa itu ya, kena ke hati orang itu. Ini 因为 kalimat 这个 yang saya 圣 pakai. 灵必定是给我哪一句话，能够使到应用在他的生命里。 Kan ada namanya di dada biasanya saya panggil. 因为平常他们都有挂他们的名字，我就叫他们的名字。 Masa saya sampai tua kamu mau cuma jagain orang kencing saja? 难道你到老就在这个地方做吗？ Ayo kalau saudara tugasnya itu, kalimat itu berarti nggak buat dia? 如果真的他在哪边做，这一句话对他有益处吗？ Dengan kalimat itu pintu Injil terbuka. 因为借助哪一句话，这个福音的门打开了。 Saya akan melanjutkan. Lalu kalau kamu nggak ingin di tempat kencing ini terus, 若 kamu 是 kan 你不要再继续下去，在这个洗手间来做清洁的工人。 maka kamu harus punya peningkatan dalam kariermu. Saya tawari, kamu mau kursus apa? Atau mau kuliah? 所以你必须你把你自己提升一下，是否你要补习，而且你要再读。 Saya menguliakan beberapa cleaner WC itu.
Saya membuat mereka bisa kursus bahasa Inggris, komputer atau apa saja. 我已经有好几个的清洁工人给他们来去念书，有的不是这个电脑，有的不是英文。 Saudara, itulah kesempatan kasih dinyatakan. 就是那个时刻，就是叫我们活出爱。 Kita bersyukur di gereja ini ada seorang saudari kita di belakang Pak David. Lihat dia pakai apa itu. 我感谢主，因为在这个达菲弟兄的后面有一位姐妹。 Saudari boleh berdiri? Ingin kenal siapa namamu? Saudari namanya siapa? Eka. Kerja ikut ibu di sebelah itu. Ya. Terima kasih Eka, kamu ada di sini. 谢谢 Eka 你在这里。 Semua majikan harus memperhatikan siapa yang bantu dia. 每一位老板都要记得谁在帮助我们。 Yesus bukan hanya untuk orang Kristen. Setuju saya ngomong ini? 你们同意吗？主耶稣并不单单给这个基督徒。 Firman Tuhan juga bukan hanya untuk orang Kristen. 这个神的话也不单单属于基督徒， Untuk semua orang. 因为赐给所有的人。 Inilah tema GKI Bungur, luar biasa menghidupkan kasih dan beritakan Injil itu. 就好像我们的主题活出爱，并要传福音。 Belum lama saya ada di Kalimantan Barat. 不久前我在西加里曼丹， Waktu itu kami dari Kota Ngabang, itu ibu kota Kabupaten Landak, mau ke Singkawang. 那个时候从喇邦要去新高昂。 Saya punya berapa rumah di Kalimantan Barat untuk menerima anak-anak dari pedalaman, anak-anak orang Tionghoa Singkawang itu yang kebanyakan mau dijual ke Taiwan. Kalau yang perempuan kami tampung mereka. 我有好几栋的房子，就是特别留给哪一些从家乡来的哪一些的中国人，因为他们都从小才年轻要卖到台湾去了。 Dari Ngabang untuk ke Singkawang mesti lewat sungai Pinyu, ada kota kecil. 从那个喇邦到新高昂，必须经过这个苏奈宾纽，就是小地 Kalau 方。 ke kanan itu Mempawah, Singkawang, Sambas. Kalau ke kiri itu ke Pontianak. 到右边就是去上班，到左边就去分店。 Nah di situ ada rumah makan milik anak Tuhan. Enak sekali masakannya, saudara. 就是在那边有一个菜馆，就是基督徒的菜 Ada orang Kuntian di sini? 很多。 Untuk, oh banyak. Oh, hekengnya enak sekali Kuntian. Hekeng, ya yang kata hekeng tanya aja orang Kuntian. Nah, saudara, begitu saya turun, saya lihat kiri kanan. 当我下车的时候，我就东张西望。 Nah, ada dua pendeta nemani saya, satu dari Solo, satu dari Makassar. 那个时候有两位牧师，一位是从梭罗，一位是从马卡萨的牧师。 Mereka tanya, Pak Daniel cari siapa? 后来他们问我，你要招谁呢？ Saya bilang cari anak saya. 我说我找我的孩子， Mereka baru kenal saya. 他们才认识我。 Anak bapak ada di sini. Dia bilang gitu. 你的孩子有在这里吗？ Oh, bukan anak rohani. 我说是树林的孩子。 Kerja apa? Oh, ada di sini. 他能做些什么呢？ Mereka dua bingung, saudara. 他们两个牧师都很 Saya bilang, tukang parkir. Hah? 他说，我就跟他们说，他们是管理这个客车的工人。 Mereka kaget, anak pendeta kok tukang parkir? 为什么这牧师的孩子成为一个客车的工人？ Nah, saya bilang, itu yang saya injili. 那就是我所传福音的。 Namanya Ahmad. 他的名字叫阿曼。 Ternyata nggak ada hari itu. 当时就他不在。 Nah, ada satu tukang parkir, wajah baru saya lihat. 我就是有另外的客车工人， Nah, namanya Aris, orang Melayu. 名字是 Aris, 阿里斯， orang Melayu, jadi bukan 是 Kristen. 马来人，也是不是基督徒。 Aris ini ternyata orangnya suka humor, ramai sekali. 这个他比较乐观。 Terus saya tanya, Riz, Ahmad di mana? 我就问他，阿里斯，你知道吗？阿曼在哪里？ Nggak tahu Pak, sudah 3 minggu, maka itu saya ganti di sini. 已经3个礼拜了，他不在，所以我代替他， Pantas saya hubungi handphonenya nggak bisa. 我就联络他的手机也不能。 Catat saudara, catat ini. 你要记下来。 Aris tahu di mana rumah Ahmad. Aris, 阿里知道阿曼的家在哪里， saya keluarkan uang 400.000. 我就给他400千。 Aris, kasihkan ke Ahmad untuk beli telepon baru supaya telepon saya. 你告诉这个阿曼，叫他买新的手机，立刻打
电话给我， Nah, yang lain sudah masuk, saya suruh pesan duluan. 因为他们都已经进去了，他们先订饭菜。 Terus saya tanya, Riz kamu sudah makan belum? 我就问这个阿丽你吃饱了吗？ Belum pak. 他说还没， Mau beli? 你要买？ Mau. Tapi jangan pakai babi pak. Ya sudah tahu kamu gak makan itu kok. 不要用这个猪肉，因为我不吃。他说我知道， Karena orangnya terbuka, saya ngomong lebih jauh. 因为他已经很开朗的，他能够讲很多话。 Riz, mau sampai umur berapa kamu cuma prit, maju, prit, maju, mundur, maju, mundur. Mau sampai umur berapa kamu praktik di sini? Saya bilang. 但是你做这些事，你要到几时呢？ Ya terus mau apa lagi pak? 我还要可以做什么呢？ Saya tanya gini, cita-citamu apa? 然后我就问他，你愿意成为什么？ Saudara, 你的愿望是什么？ dia tertawa waktu saya tanya cita-citamu apa? 他就大笑一场，因为他听到我问他你的愿望是什么。 Saya bingung kenapa dia tertawa. Tertawanya betul-betul kenceng. 很惊讶，为什么他笑得那么大声？ Terus saya pegang pundaknya, Riz, ini bapak tanya serius, kok kamu tertawa? 我就是问你，这个很真心的问你，为什么你一直笑？ Dengarkan jawabannya. 他打我一句， Bapak tanya ke orang yang salah. 你问错人了。 Salah bagaimana? 我为什么错呢？ Tukang parkir kok ditanya cita-cita? Ya tidak ada. 我当这个喷车工人都没有这个目标啊。 Nah justru ini Riz yang bapak mau tolong kamu. 所以这个时候我要帮助你。 Kalau gitu bapak beri kamu 3 pilihan ya. 我现在给你3个选择。 Setelah kami makan, bapak akan tanya kamu milih yang mana. 当我吃完饭以后，我要问你，在这3个当中你要选哪？ Apa itu pak? Dia tanya serius sekali. 他就问我什么事？ Saya serius sudah. 因为那个时候我很真实， 90% penginjilan saya itu nyekolahkan orang. 因为在98%当中，我就是借着叫他们念书来传福音。 Saya tanya, satu Riz, kamu pengen kuliah atau tidak? 我要问你，有一天你要不要，愿不愿意去读大学？ Dengar saudara reaksi dia. 你要听他的回应。 Dia tertawa sampai duduk di pinggir jalan, kakinya digoyang-goyang. 他一直笑，他都蹲在地上，一直大笑起来。 Saya tanya, Riz, kenapa kamu begitu? 我就问他，为什么你这样子？ Bapak ini aneh sekali. 你这个很古怪的。 Saya ini cuma punya ijazah SD. 我只单单你小学的毕业证， Disuruh kuliah lagi. 怎么可能我去大学？ Oke, yang pertama lewat, saya bilang begitu. Yang kedua, 第一个就过了，第二个， karena saya mikir dia kan tukang parkir. 因为我想的他就是喷车的工人。 Kamu pingin belajar jadi montir nggak untuk ngerti mesin mobil, mesin motor? 你要做技术工人呢，就是可以知道这个汽车的零件。 Dia tertawa lagi, saudara. 他又笑，又在笑。 Saya bongkar pinter pak, masangnya tidak bisa. 我可以这个汽车，可是不能够再安装了。 Orangnya memang suka guyon, saudara. 他真的很开朗的一个人。 Saya beri pilihan yang ketiga. 我就再给他第3个的选择。 Kamu mengambil ijazah paket A, paket B atau paket C untuk SMP, SMA-nya. 你愿不愿意拿到这个 paket A 或者 C 的毕业证书？ Oke, sekarang saya makan. Nanti saya berikan makanan. Keluar dari tempat makan nggak jawab, awas kamu. 现在我们就先进去吃，吃饱了你一定要给我答复。 Selesai makan, 吃完了， saya tanya, Pak belum mikir? Dia belum mikir. 当我问他的时候，他说我还没有想到。 Oke, besok siap. Saya akan telepon kamu. 好，明天中午我一定打电话给你。 Lebaran kemarin dia memberi ucapan saya minal aijin wal faizin juga. 所以昨天他还是恭贺我这个庆祝这个印信， Masih kontak sampai hari ini. 到今天为止还跟我联系。 Maka itu musuh Injil siapa tadi? 所以这个传福音的敌人是什么人呢？Siapa? Ayo masuk, pura-pura lupa awas. Apa cunggunya lisen? 零四。 Lingse, awas ya. Pelit awas. Maaf,
Hari kamu nggak apa-apa ya kalau papi ambil contoh lagi. Tolong berdiri Hari Nino Bais. Nah itu dia. Ini doktor yang ke-6 yang saya luluskan, saudara. Doktor bukan dokter, dari UI. 10 Juli kemarin setelah pemilu dia sah doktor dari Fakultas Universitas Indonesia. Tepuk tangan, saudara. Saya hadir waktu dia pelantikan itu. Istrinya dokter gigi Esti. Berdiri Bu Esti. Nah ini mereka dua-dua akan pindah ke Papua. Iya. Bersama dengan beberapa anak-anak kami di sini. Saudara, itu cara saya penginjilan menyekolahkan orang. Ayo kita baca ayat yang terakhir. Ya, ayat 14 dulu. Hutang tadi itu, saudara. 第14节，无论是希腊人或外人、聪明人、艺术人，我都欠他们。Utangnya di belakang. Oh, kata utang di belakang, Congmennya. Jujur, apa yang dikatakan orang kalau kita utang tidak bayar? 如果我们欠别人的债，我们不还，别人会说我们什么呢？ Ayo jawabnya. Orang ngomong apa kalau kita nggak bayar utang? Wah cepat saya tanya kok. Pura-pura aja, saya nggak pernah utang. Apa orang jemput apa? Iya, saya dengar ibu ini penipu. Penipu ya. Betul? Saudara dan saya punya utang kepada Papa di surga. Dan kita harus bayar. Utang apa itu? Saya lupa, rezeki yang ketiga saya belum cerita, rezeki yang pertama tadi. Kenapa nggak mengingatkan saya? Awas. Iya, Akbar Rizki. Ini petugas check-in Garuda di Bandara Juanda, Surabaya. Saya harus pergi ke kota lain dari Surabaya. Di tiket saya oke. Tapi di sistem nama saya tidak ada. Nah, saya harus berangkat, nggak bisa tidak. Nah, Rizki Akbar Rizki ini yang melayani saya. Sangat baik. Dia meyakinkan Bapak tidak salah, sistem kami yang salah. Nah, waktu dia melayani itu Roh Kudus bicara kepada saya. Roh Kudus itu adalah arsitek Injil, kekuatan Injil adalah kuasa Injil. Akhirnya dia keluar dari counter itu, dia ke kantor Garuda. Saya nggak tahu dia buat apa. Kebetulan saya nggak bawa bagasi. Saya sudah bilang dia dulu, Akbar, Papa nggak bawa bagasi, jadi bisa cepat. Tapi deg-degan juga, saudara, karena sudah hampir dekat waktu boarding. Cukup lama Akbar ngurus saya. Waktu dia keluar dari kantor Garuda, saya nggak tahu hasilnya apa. Tapi mukanya itu tegang sekali. Nah, logika saya pasti nggak dapat ini. Saya sudah ngomong tadi, kalau toh nggak ada ekonomi naik bisnis pun saya siap, karena saya harus berangkat. Saya belum tanya, langsung dia nyodoran tiket, Bapak berangkat. Saya nggak ngomong apa-apa, saya pun udah bisa kasih apa-apa, juga nggak baik. Tapi mendadak saya bilang, nomor teleponmu tulis di boarding pass ini. 所以我就跟他，我没有足够的时间来跟他讲话，所以我就跟他要他的手机号码。2 hari kemudian saya baru bisa telepon dia. 所以2天之后我就打电话给他。
Lalu saya tanya, Akbar, kenapa kamu bisa seperti itu berjuang untuk Bapak? 所以我就问他，为什么你这么好对待我，也是尽力的来帮助？ Dengarkan jawabannya. 你要注意听他的回答。 Saya sudah banyak melayani penumpang, Pak. 你知道吗？我已经对付很多的乘客。 Bapak adalah penumpang pertama yang saya layani. 因为你就是第一个的乘客，我所忽视的。 Bapak tidak salah, kami yang salah, tapi Bapak enggak marah-marah pada saya. 其实你没有错，可是我们的电脑有问题，可是你仍然很镇定，都没有骂过我。 Saya sudah sering dimaki-maki penumpang, Pak. 我是很经常的，每个乘客都会大骂我。 Saya bilang itu bukan salah saya, ini sistemnya. Tapi mereka nggak mau tahu. 可是虽然我已经跟他们解释，这个不是你们的错，是我们的错，可是仍然他们这些乘客都一直很生气。 Bapak kok bisa tenang begitu? 可是为什么你这么镇定呢？ Dalam hati saya nggak tahu maksud saya ya. 我心里面你还不知道我的目的是什么。 Dia hanya lulusan D3 pariwisata. 他就是这个毕业在 D3 diploma 3 的 Ya pariwisata. pariwisata。 Sekarang dia sedang mendaftar untuk melanjutkan S1 di pariwisata juga. 他现在在深造可以拿到这个 S1， Saya biayai dia. 我就给他这个经费。 Maka itu apa tadi musuh Injil? 所以你还记得吗？这个福音的敌人是什么呢？ Ayo jangan pura-pura lupa. Apa musuh Injil? Linsu. Oke, yang terakhir saya mau baca ini. 最后我要读给你们。 Tanggal 22 Juli yang lalu, saudara. 你知道吗？在7月22号， Ya, itu hari Selasa. 就是那个时候是星期二。 Saya diundang oleh mahasiswa Indonesia di Griffith University, Brisbane, Australia. 我就被这个在澳洲的这个大学生的团契被邀请。 Bukan bicara tentang kekristenan dan itu bukan kebaktian di kampus itu. 不是谈到这个有关基督教。 Tapi judulnya begini, life coaching. Jadi menjadi mentor kehidupan, life coaching untuk melahirkan manusia hebat. 就是来辅导这些人，直到他们成为有manusia hebat. 有气的一个人。 Saya setuju. 我很同意。 Dari panitia itu ada 2 anak saya yang kuliah di Griffith University. 因为在他们当中有2位我的属灵孩子。 Nah, begitu saya masuk, ini di ruang kuliah. 就是在这个大学校里边。 90% lebih Muslim yang hadir. 当时有90%都是回教徒。 Dan rata-rata mereka mahasiswa pasca sarjana yang dibiayai oleh pemerintah Australia untuk dapat beasiswa. 那他们也是从国家支持，就是澳洲支持他们来念书。 Dosen UGM, dosen IPB, dosen ITS, dosen Universitas Hasanuddin, berapa ada dosen Universitas Islam. 就是从印尼大学的这一些的教授们，就是好像在加拿大还是IPB，还有几间的这个大学。 Moderator saya namanya Anjarwati, kandidat doktor dari UGM yang kuliah di Griffith itu. 那个时候是成为这个moderator，就是从种枣的。 Muslim pakai jilbab, pakai jilbab juga. Nah karena dia moderator, seharusnya dia tahu siapa yang mau jadi pembicara atau narasumber. Tapi saya masih di Indonesia sehingga dia nggak bisa kontak. Maka dia cari saya di Google. Dia kaget kalau saya ini pendeta. Ya. Nah dia bicara kepada 2 orang anak saya, oh itu jangan saya jadi apa itu moderator, saya nggak pernah jadi moderator pendeta, saya salah nanti katanya. 他就很紧张，就告诉我的2位的属
这个孩子。 Nah, anak saya meyakinkan pendeta yang satu ini beda dengan yang lain katanya. 所以他就跟他说，我的这个牧师跟其他的牧师都不一样。 Nah, begitu ketemu saudara, saya langsung akrab. Saya panggil dia Mbak Anjar, ya, 所以 Anjarwati. 当我跟他见面的时候，就好像很面熟一样，我就叫他的名字。 Nah, selesai acara itu saya dapat masukan feedback dari Anjarwati ini. 当我已经结束我的讲话的时候，我就从这个安家那边得到了评论。 Saya minta Pak Indra saya yang baca. Perhatikan kalimatnya jelas bukan Kristen. Tanggalnya dulu. Tanggal 4 ya. 24 24 Juli. Oke, sekarang baca. Berkah hikmat yang kami dapatkan. Bukan hikmat, Nah ini bedanya. Kalau Muslim ngomongnya Berkah hikmah yang kami dapatkan dari acara seminar Manusia Hebat oleh Bapak Daniel Alexander. Satu. Pertama, semua manusia itu hebat karena sejak dalam kandungan setiap bayi dianugerahi talenta tertentu oleh Tuhan. Saudara, saya mulai dengan begini. Para peserta dari seminar ini, saya akan mengutip kata-kata Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mereka percaya. 所以我当时讲话的时候，我就借着，我就说着一些这几句话，就是摩西所写的。 Nabi Musa adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mengatakan yang segambar dan serupa dengan penciptanya adalah manusia. 所以摩西是说，就好像在创世纪说的，我们人就是跟我们的主宰都是同一个心。 Betul enggak? Siapa yang serupa dan segambar dengan Tuhan? Siapa yang serupa dan segambar dengan Tuhan? Hanya manusia. Jadi pada mulanya semua manusia itu hebat. Mereka terbuka, saudara. Ini nomor 2 dia saya tulis. Anak laksana anak panah yang memerlukan orang tua dalam tanda kutip untuk mengarahkannya dalam menuju sasarannya. Nah, saya bahas ini, saya berkata Nabi Daud. Karena di Al-Quran Raja Daud itu Nabi Daud. Itu menulis. 所以我就在这个第2点呢，我就说这个大卫先知就是大卫先知所写的。 Dalam Mazmur 127. 就是好像在诗篇第127篇。 Jelas sekali. 很清楚的说。 Jadi kita orang terus mengarahkan anak-anak hebat itu. 所以我们必须来培养这些孩子。 Nomor 3. 第3点。 Orang tua dalam tanda kutip tidak harus orang tua kandung, melainkan siapapun yang dapat mengurus anak itu. Terjemahkan. 这个父母或者老人并不等于他自己的父母，其他的人可以来培养这个孩子。 Hari itu masih suasana puasa. 那个时候是正在禁食的时刻。 Mereka hanya punya waktu 1 jam. 他们的时间就单单1个小时。 Setelah itu mereka buka puasa. 那个时候他就要开斋了。 Nah, Australia lagi musim dingin bulan Juli, jadi sorenya lebih cepat. 因为在澳洲当时比较冷，所以下午的时间比较快。 Akhirnya jadi 3 jam, saudara. 当时那个时候就有了3个小时。 Yang keempat ini saya uraikan dan mereka tanya banyak. Orang tua enggak harus orang tua kandung, saya bilang. 就是在这个第4点，这个父母并不等于他本身的父母。 Kami menikah, kami enggak punya anak. 因为我们结婚，我们没有孩子。 Tapi anak-anak Tuhan berikan kepada kami luar biasa. 可是我们的孩子，上帝给我们有很多的孩子。 Mereka heran melihat itu. 所以他们很敬仰。 Nomor 5. 第5点。 Karena musuh utama yang menghalangi tumbuhnya orang hebat adalah orang pelit yang tidak mau peduli kepada mereka. Terjemahkan. 因为最大的敌人就是那些很吝啬的人。 Nah, yang ke-6, ada banyak saya baca sampai 6 aja. 第6, sebarkan semangat pay it forward. Jika engkau merasa pernah ditolong oleh orang lain, maka tolonglah orang lain, dan orang lain itu akan menolong orang lain lagi. Dan seterusnya. Saya nggak baca semua karena waktu.
因为时间的关系，我们有一个一个来读。 Injil disampaikan dalam segala keadaan. 因为这个福音可以在任何的情况下来传。 Maka itu hari ini bangkitkan kasih kita. 如果上帝已经给我们这个爱， Dan kita berani menyatakan Injil itu. 让我们可以勇敢的把这个福音宣传。 Asal jangan pelit. Tuhan memberkati kita semuanya. 上帝